sekali ke tak ada masalah okey. Okay, saya terus buka terus. Sekejap Sekejap sebentar. Okey. Saya akan teruskan kepada the week one, okey, untuk saya beri penerangan berkenaan dengan the introduction of research Okey, just for your information lah. Okey. Jadi dia punya outline today, we are focused for the 5 topics. The first topic is what the research. Okay. Maknanya hari ni saya akan terangkan about the definition, the significance dia, kenapa kita buat research, apa itu research sebenarnya. Yang kedua adalah nature of research. Kemudian the research type. Okay, research type ni sangat penting. Okay, sebab ingat master by research ni dia ada pelbagai the types yang kita boleh buat. Okey, itu sebagai kita punya guide kita. Jadi maknanya saya harapkan kata apa apabila masing-masing buat research nanti dia dah kena justify apa research type yang dikendaki. Apa research type yang kita pilih Jadi maknanya research type ni penting, dia kena selari dengan kata apa dengan method yang kita akan pilih Jadi sebenarnya kalau buat master by research ni dia kena ada research type, dia kena ada kerangka konsep dia dia kena ada kata apa the methodology yang kita nak pakai, the theory yang kita nak pakai yang ini adalah merupakan kata apa research type ni sangat penting. Jadi maknanya nanti kelas nanti saya akan terangkan sentiasa berkenaan dengan research type ni. Okay, the fourth is the significance of research and the last one is limitation of research. Okay, today we are focused on the general topic about the research. Orang kata macam is a common topics just sedikit pengenalan, sedikit pengetahuan dan sebagainya. Okey. Bermula kepada next week nanti, saya akan fokus kepada the statement of problem. Okay, statement problem is very critical sebab kita nak tengok the gap of problem. Nanti saya akan terangkan secara terperinci di akhir kelas nanti dan kemudian nanti masing-masing nanti akan buat sedikit baca sedikit dan kena ada sedikit outline Nanti saya akan terangkan macam mana cara nak buat kata apa the simple kata apa the simple about the kata apa the problem statement Okay. Ni macam biasalah kalau dalam mana-mana kelas dia biasanya memang kata apa is a common topic. Okay, apa itu research Kalau kita lihat research ni adalah the art of the scientific investigation. Sebenarnya dalam bidang saintifik ni, dalam penyiasatan saintifik ataupun mungkin dalam bidang sains, okay, dia orang ni banyak menggunakan research. Research ni dia orang nak tengok kata apa fenomena, dia orang nak tengok apa yang berlaku. Okay, jap Ada masuk lagi Sekejap. Sekejap sebentar So masuk Aura. Okey. Asal Aura tak masuk? Okey dia. Okey, saya sambung Haji on the way. Okey. Okey. Jadi maknanya dia adalah kalau pada bidang sains bidang sains memang diorang banyak menggunakan research sebab macam saya tadi sebut mungkin dia nak kaji fenomena, dia nak kaji macam tindak balas sesuatu kata apa gen ke dan sebagainya. Maknanya dia menggunakan research. Tetapi dalam kalau kita lihat sebenarnya research ni sebenarnya dia kita kena jelas satu benda saja. Maknanya dia adalah untuk the gain a new knowledge. Dia mesti kata apa katanya sumbangan kepada masyarakat, sumbangan kepada metodologi, sumbangan kepada teori. Ini yang kita akan kupas dalam kata apa chapter 5 iaitu chapter finding ataupun penutup kupasan. Jadi maksudnya kepuasan ni maksudnya kita kena kata apa mengaitkan kita punya penemuan baru kita berdasarkan kepada objektif ataupun research question ataupun kepada hipotesis yang kita jangkakan kat situ. Jadi maksudnya untuk mendapatkan the new knowledge ni kita kena mengadakan the very systematic data. Kita nak mencari the systematic data, the systematic effort. Jadi that's why kita membuat research dan juga
Kalau kita lihat kepada dictionary maksudnya nampak meaning of research is careful investigation or inquiry especially through search for new fact in any branch of knowledge. Jadi apa yang kita tekankan di sini apabila masing-masing nak buat research, okey, apatah lagi dalam master research ni sebelum kita menulis untuk thesis kita nanti, maksud kita kena tahu apakah problem di sebalik kajian itu. Maknanya kita kena jelas bahawa kalau tak ada problem, memang tidak akan ada research. Okey, problem ni bukan kita buat-buat. Tapi problem ni adalah berdasarkan kepada mungkin interview, mungkin pemerhatian, observation, mungkin daripada kajian-kajian lepas ataupun mungkin daripada kertas-kertas laporan. Okey, ini yang kita sebut kata apa sebagai punca mengapa kita buat research tu. Yang itu kita kena jelas. Maknanya kalau tidak ada problem, maknanya kenapa kita buat research? Okey, mungkin research itu bukan hanya berlandaskan kepada permasalahan saja. Tetapi mungkin kita nak tengok, kita nak menghasilkan teori-teori baru. Mungkin juga kita nak menguji teori. Mungkin teori ni dia kata apa dah dibuat ataupun mungkin dah dikaji di US seperti contohnya. Macam contohnya teori-teori pendidikan. Tapi maknanya kita nak tengok adakah dia bersesuaian jika kita buat di Malaysia. Jadi kita boleh gunakan teori ini, kita boleh kaji, kita boleh lihat teori-teori ini kata apa adakah teori ini bersesuaian ataupun mungkin kaedah ini bersesuaian kita laksanakan di Malaysia. Okey, itu yang saya kata kenapa kita buat research. Jadi maksudnya dia mesti ada tujuan, mesti ada objektif. Yang ini semua kena jelas supaya dia tak boleh macam kita saja-saja fikir I think okey, I think ni sebenarnya tak boleh kalau dalam research. Maknanya dia mesti base daripada fakta, data, daripada kajian-kajian lepas. Yang ini saya kata mengapa research itu tersebut perlu dibuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah macam saya selalu sebut, research ni perlu berlandaskan kepada the significant, kepentingan dia kepada masyarakat. Kepentingan ni maksudnya berlandaskan kepentingan kepada korpus ilmu, kepentingan kepada pembangunan teori, kepentingan kepada pembangunan kaedah kajian, kepentingan kepada sosioekonomi, kepada masyarakat dan sebagainya. Maksudnya daripada kajian ini dia mesti ada signifikan kepada masyarakat tersebut seperti yang saya sebut tadi. Jadi that's why kita kena jelas mengapa kita buat research tu. Okey Jadi yang seterusnya, okey, kalau tengok definitionnya lagi, maksudnya research. Re means once more, afresh, anew, or back, we return to a previous state. Macam saya kata, the previous statement, the previous research, daripada kajian-kajian sebelum ini. Dan juga mungkin research ni juga mungkin kita nak menguji, mengkaji, melihat. Saya kata that's why the type of research tu sangat penting dalam kajian anda semua. Jadi nanti saya akan terangkanlah secara terperinci. Okey. Sekali lagi, macam saya kata definition of research ni adalah kalau kita tengok to comprise defining and redefining the problem, formulating hypothesis. Hypothesis ni digunakan apabila kalau kita memilih kuantitatif. Tapi kalau kajian kita ni memilih mixed method, kita perlu ada hypothesis, at the same time kita perlu ada research question. Kita perlu ada suggestion solution. Kita perlu organize the collecting data. Kita patut evaluate data, kita pandai memproses data, kita pandai membuat deduction, making deduction, reaching a conclusion. This is the process of the research. Jadi maksudnya dia bermula daripada definition, kepada problem, kepada formulating hypothesis of research question, kepada the suggest the solution, the collecting data, organizing. Ini that's why kata apa definition yang sebentar tadi tu, dia kata dia ni adalah the systematic. Macam mana research itu dihasilkan. Jadi semua kena jelas yang itu. Lepas tu pula, definition of research ni maknanya kita perlu ada kata apa the teknik-teknik, kaedah-kaedah yang kata apa yang lebih sistematik. Dia ada prosedur-prosedur dia. The scientific procedure. Daripada knowledge, daripada pengetahuan, daripada kajian-kajian lepas. Yang ini saya kata kita di sini apabila kalau kita buat research ni kita kena rajin membaca.
Kita dah kena kenal apa itu journal. Kita dah kena tahu macam mana kita nak baca journal. Macam mana kita nak baca the fast read untuk jurnal-jurnal sebelum-sebelum ni kan. Jadi yang ini kita kena betul-betul ada satu kemahiran, the teknik yang kita kena pelajari sepanjang kalau kita buat research ni. Okay. Lepas tu pula, research ni sebenarnya, dia ni adalah macam saya sebut tadi tu, kita kena faham standard operation procedure dia, SOP dia. Kalau contohnya, kalau metodologi sebelum ini, dia ada kualitatif and kuantitatif. Mungkin ada di antara anda memilih mixed method. Maksudnya setiap kaedah kajian itu dia perlu ada standard protokol dia. Kalau interview, macam mana soalan itu dibangunkan? Kalau observation, macam mana pembangunan kata apa permatian itu dibangunkan? Nak bangunkan soalan ni, dia bukan hanya kita fikir apa nak tanya berdasarkan apa yang kita rasa. Tapi pembangunan instrumen itu perlu dilihat daripada kajian-kajian sebelum ini. Okey, dilihat kepada permasalahan-permasalahan sebelum ini. So kita membangunkan SOP tu, standard operation procedure, the protokol dia dan sebagainya. Ini yang saya kata sebagai the systematic. Maknanya dia disusun secara sistematik. Kaedah yang disusun secara sistematik untuk mencapai data yang kita dapat itu, data tu adalah relevant. Jadi maknanya orang tak boleh pertikaikan data tersebut. Orang tak boleh pertikaikan prosedur tersebut. Yang ini kalau saya share sebenarnya, kata apa saudara-saudari semua, kalau saya share sebenarnya, saya cerita pasal Viva. Okey, Viva ni maknanya masa end of this course nanti ataupun masa master research nanti, saudara-saudari semua akan terlibat dalam Viva. Dalam Viva ni soalan yang paling popular dia akan lihat adalah kepada metodologi. Metodologi kita tu okey ke tak okey? Macam saya dulu, metodologi saya, method saya adalah mixed method. Saya memilih mixed method, gabungan di antara kualitatif dan kuantitatif. Don't worry, saya faham ada yang sini tak clear about the qualitative dan quantitative. Nanti saya akan ajar detail nanti. Apa itu quantitative, apa itu qualitative, macam mana kita nak correlate, macam mana kita nak mencari kesahan data dan sebagainya. Masa saya Viva hari itu, mereka bertanya kepada prosedur eksperimental. Jadi maknanya prosedur eksperimental ni adalah prosedur sebenarnya eksperimental ni adalah prosedur yang sangat kurang digunakan dalam sains sosial. Dia banyak digunakan dalam bidang saintifik. Okey, jadi maknanya dia ada prosedur dia. Prosedurnya dia ada pra-eksperimen, eksperimen dan post-eksperimen. Okey, jadi maknanya kalau orang tak faham eksperimen, dia akan rasa macam benda tu very complicated. Dan saya cakap memang terus terang, kaedah eksperimen ni dia memang complicated sebab dia prosedur dia sangat ketat. Dia terbagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kumpulan kawalan ni, data dia ni, dia gambar-gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar-gambar yang telah dimanipulate. Tak ada fakta kes, tak ada apa semua. Tapi kumpulan rawatan ni, gambar-gambarnya adalah gambar-gambar asli. Okey, jadi maknanya nak tengok perbandingan macam mana dua kumpulan ini yang berbeza ini, kumpulan kawalan rawatan ni, macam mana proses interpretation dia. Ini yang saya sebut sebagai proses eksperimen. Okey, jadi dia ada dia ada eksperimen, dia ada post eksperimen. Jadi very complicated. Mula kita buat pra dulu. Pra ni sebab kita nak tengok, nak tapis kelayakan. Maknanya orang yang kata apa membuat metodologi ni, orang yang terlibat dalam eksperimen ni, dia ni adalah orang yang kata apa yang layak. Kita ada dia punya requirement yang kita nak. That's why soalan-soalan tu dibina berdasarkan kepada teori. Nampak? Teori. Dia bukan suka-suka hati. Kenapa pentingnya teori tersebut? Sebab teori ni adalah dia fenomena kepada sesuatu keadaan. Contohnya, mungkin masing-masing pernah tahu tak teori berkaitan dengan interpretation gambar? Pernah dengar tak? Ada tak dulu belajar masa degree criticizing photograph? Kan? Jadi kenapa teori itu penting? Sebab teori ni fenomena, dia menunjukkan macam mana kita membaca gambar. Apa yang orang lihat kepada membaca gambar. Tapi teori ni dia tak perfect. Teori ni dia tak perfect, dia mesti ada gap. Sebab kadang-kadang teori ni dia mesti ada kata apa dia punya macam kebatasan dia. Jadi mungkin sesuai pada waktu itu. Tapi mungkin tak sesuai pada waktu sekarang. Sebab sekarang ni digital. Jadi maknanya kita tengok benda ni, kita menggunakan teori. Jadi maknanya kita nak uji teori tu, that's why soalan-soalan itu berlandaskan kepada teori. Okey. Jadi kita membina. That's why kita sebut sebagai pembinaan instrumen. Okey, proses eksperimen tadi yang saya kata kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dan kemudian post eksperimen ni adalah kepada data analisis.
Jadi maknanya proses itu panjang. Tetapi data yang dapat tu adalah data yang memang tak dipertikaikan. Jadi maksud kat sini, apabila proses Viva, memang kebiasaannya examiner, dia memang akan tengok prosedur tersebut. Kalau contohnya observation, dia bukannya pergi observe saja, tapi dia kena pergi apa yang nak di-observe. Jadi itu sebab saya kata metodologi tu ia taklah complicated tapi dia renyah. That's why yang saya sebut dia sebagai satu bentuk prosedur lah yang masing-masing kena apa kena jelas dan kena faham berkenaan dengan prosedur tersebut Okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Cuma saya ni dah cakap pasal protokol tadi Okey. Ini adalah the component of research. The component dalam research process tu kita bermula daripada purpose. Purpose ni maksudnya macam saya sebut tadi, kita perlu clear dalam problem statement. Okey, macam mana nak cari problem statement? Problem statement adalah daripada journal-journal yang ada. Okey, jadi maknanya kita nak propose research tu. Kita nak bagi tahu mengapa kita nak buat research tu. Apa signifikan research tu kepada, macam saya sebut tadi, pembangunan masyarakat, macam mana research tersebut dia kata apa nak, mungkin the solving the problem, gain of new knowledge. Tapi janganlah research problem tu macam dia nak mengubah dunia. Tu tak betul tu. Jadi that's why kita kena ada purpose, kita kena ada objektif. Mengapa kita kena buat research? Jadi maknanya before you create your objective, maknanya you mesti ada satu problem statement yang paling kukuh. Jadi don't worry, so next week saya akan ajar macam mana nak membangunkan problem statement nanti. InsyaAllah. Dia ada kriteria-kriteria dia ada dia punya the type of problem statement dan sebagainya Okey, nombor 2 adalah research question. Okey, kalau pilih kualitatif, research question, kalau memilih kuantitatif adalah hypothesis. Tetapi kalau pilih mixed method, dia kena pakai dua-dua, research question dan juga hypothesis. Okey, research question dan juga hypothesis. Jadi kita membuat assumption. Hypothesis tu adalah membuat assumption. Kemudian kita ada methodology, nombor 4. Kemudian kita ada data collection, maksudnya sampling method. Sampling kita ni, kita nak tumpu apa? Jadi maknanya sampling kita ni adalah sampling bertujuan ke? Sampling ni adalah sampling bebas ke? Jadi maknanya kita kena ada satu bentuk sampling. Iaitu mungkin kata apa, responden yang kita dah kenal pasti. Kemudian kita pun ada macam mana kita perancangan untuk kita membuat data collection, kaedah data collection. Kemudian kita ada research methodology. Kemudian macam mana kita nak memelihara kualiti kita maknanya macam saya sebut, kalau kualiti kriteria ni dia lebih kepada macam the process, the procedure. Nombor 8 is data analysis. Macam mana kita analisis data. Okey, macam saya selalu sebut kualitatif ni dia memang sangat kaya dengan data. Maknanya kuantitatif ni dia punya data dia straight to the point, berdasarkan ke numbering, berdasarkan kepada statistik. Okey, tetapi memang kualitatif tu kaya dengan data, tapi kalau kita tidak ada macam the limitation dia, kita takut kita punya risk itu tak habis. Jadi maknanya semasa kita perlu memilih proses data analisis yang betul supaya data tersebut adalah valid keputusan dia, dan kalau kita report writing tu kan maknanya dia menjawab kepada objektif-objektif yang telah ditetapkan Okay, dan kemudian nombor 9 tu the last one adalah report writing. Macam saya sebut banyak kali macam pada studi-studi PhD saya, sebenarnya dalam proses master dengan PhD ni, yang susahnya adalah nak report writing. Bukan sebab bahasa tapi sebab nak jaga momentum. Nak cari masa untuk menulis, nak membaca Jadi ini adalah kata apa, benda yang sangat sukar dalam proses research tu Jadi maksudnya lepas ni saya harap saudara-saudari semua dapatlah ambil masa, kena bagi masa. Malam-malam kalau tak ada apa-apa baca. Okey, kalau malam-malam tak ada apa-apa writing. Saya lagi suka kalau kita writing. Bila kita sentiasa writing, tapi lama-lama nanti kita punya tata bahasa kita akan lebih baik. Kita mungkin kita lagi mudah nanti dalam menulis dan sebagainya Okey. Saya teruskan. Research is used as the basic of knowledge. Macam saya sebut tadi tu. The basic of knowledge Jadi maksudnya kat sini, kalau kita lihat research ni, kita kena faham. Kita jangan fikir untuk mengubah dunia. Kita tak boleh mengubah dunia. Itu kena jelas. Dia mungkin sumbangan dia tu kecil, tapi sebenarnya signifikan.
Jadi maksudnya kena fikir. Maknanya research ni dia kena ada satu sumbangan yang betul-betul jelas. Macam saya kadang-kadang saya risau. Contohnya, kalau ada orang kata, oh, research saya ni adalah kita nak memastikan orang dapat membaca tentang advertising. Itu tak betul. Jadi maknanya dia terlalu general. Okey, jadi dia tak perlu macam orang membaca ni, tetapi mungkin dia kata apa, memberikan satu contoh di mana kata apa, kita ada satu guideline, grammar untuk membaca advertising fotografi. Itu contoh. Itu contoh. Itu betul. Maknanya kita lebih spesifik. Boleh diukur, boleh dibuktikan, mungkin mungkin boleh diperdebatkan. Jadi maknanya kadang-kadang kita kena juga think yang research kita ni boleh diperdebatkan. Mungkin mungkin kajian-kajian akan datang ni mungkin boleh gunakan kajian kita ni, dia boleh perdebatkan. Mungkin dia kata, oh tak sesuai lah kajian Natasha ni pada waktu itu, maknanya kajian ni perlu begini, begini, begini. Maknanya it's okay. Sebab dia memberikan kata apa satu prospek ilmu. Membuka ilmu tu kepada umum. Yang ini saya kata semua kena jelas. Beza Master of Research dengan Master dalam coursework ni adalah, coursework ni dia buat research report tu sikit, tapi dia banyak lebih kepada work, artwork. Dia mesti ada produk. Itu coursework kat UiTM lah. Kalau dalam kat UKM, UM dia berbeza sikit. Tapi Master of Research ni adalah dia perlu kukuh dalam aspek metodologi. Kerangka konsep dia kena jelas. Dia perlu ada teori. Sebab apa tau? Sebab dia selangkah lagi nak ke PhD. Nampak? Jadi maknanya kalau kita plan nak buat PhD, kita perlu Master of Research. Sebab kalau tak ada Master of Research, maksudnya dia tak ada kerangka konsep. Mungkin dia tak beratkan sangat kerangka konsep lah kalau coursework. Tapi di sini kita perlu ada kerangka konsep. Perlu ada metodologi yang very strong. Perlu ada teori. Teori-teori ni nanti saya akan ajar. Sepanjang semester ni, saya akan ajar cara-cara nak baca teori. Nanti kita akan bincangkan. Nanti akan ada sedikit pembentangan. That's why kata it's very different kelas with me. Sebab saya ni lebih suka kepada technical. The technical part, don't worry, memang nampak susah, tapi kata apa, tapi dia sangat berguna pada semua. Mungkin yang kata apa nak buat PhD esok, benda tu kacang aja. Okay, this is technical. Mungkin saya akan ajar macam mana cara nak susun metodologi. Kalau dahulu buat soalan main tulis je, saya tahu, saya baca main tulis saja. Tapi sekarang ni bila buat soalan kena ada instrumen yang jelas. Macam mana nak membangunkan kerangka konsep. Yang ini saya kata kekuatan dalam Master of Research tu. Okay. Saya teruskan lagi. Okey. Jadi yang macam saya sebut tadi tu, yang saya dah terangkan tadi, research is organized, systematic, finding answer and question. Okey, saya teruskan. Okey, yang ini saya kata tadi systematic, the set of procedure and step. Prosedur ni semua kita tulis. That's why saya kata kalau dalam research ni paling seronok menulis chapter 3 iaitu metodologi. Sebab apa, kita tahu apa proses-proses, prosedur-prosedur step by step yang kita nak buat. Okey, lepas tu pula dia perlu menceritakan pasal proses. Macam mana kita nak mendapatkan kata apa the very accurate result tu. Ini adalah systematic. Ini adalah organized. Kita strukturkan. That's why nanti dalam research nanti dia akan ada struktur of methodology. Dia akan ada struktur kata apa, kita akan membangunkan kerangka konsep. Kita ada diagram-diagram dia. Kita plan the procedure dia. Kita organize juga. Macam mana kita nak menyusun kata apa, menulis surat kepada orang yang kita nak interview. Kita dah siap soalan. Kita ada kata apa, set soalan A, soalan B, soalan C. Jadi yang ini semua saya kata kita organize. Sebab tu saya kata master dengan PhD ni kalau kita lihat diploma is skill, degree adalah konsep, master adalah dia lebih kepada research, organize, struktur, systematic. Maknanya ini adalah benda ni sangat berguna pada anda kalau jika esok kalau anda mengetui jabatan. Jadi maknanya kalau mengetui jabatan ni dia dah tahu dah macam mana nak organize, nak menjadikan suatu sistem tu lebih tersusun dan sebagainya. Okey. Setiap research and dia tu mesti finding answer. Tak pernah ada research yang kata apa tergantung-tergantung. Dia mesti kata apa menjawab hipotesis. Walaupun simple question dia apa semua, hipotesis tu mesti dijawab. Senang aja. Kalau kuantitatif, ada hubungan signifikan ke tak ada hubungan signifikan? Kadang-kadang mungkin tak ada hubungan signifikan. Kadang-kadang research tu unexpected, tetapi dia masih lagi meninggalkan jawapan. Betul tak? Jangan risau. Kalau salah pun, tak ada masalah. Sebab dia masih meninggalkan jawapan. That's why saya kata, kalau dalam research ni, dia tak ada jawapan betul ataupun tidak ada jawapan salah. Kalau salah pun tak ada masalah,
Kalau betul pun tak ada masalah. Yang penting setiap hipotesis, research question, objektif tersebut iaitu outcome daripada kajian itu dapat dicapai dengan sebaiknya. Jadi kita finding the answer. Okey. Kalau laju bagi tahu okey. Question. Jadi maksudnya dia mesti ada satu persoalan. Soalan tu maksudnya bagaimana kita nak menghasilkan research yang baik, yang relevan, yang berguna, yang penting. Jadi maksudnya kita nak pastikan research kita tu fokus. Mesti ada purpose. Kalau research yang tak ada purpose, tak fokus, jadi maknanya research tu dia jadi macam research sampah. Just copy and paste. Tapi kalau research tu fokus, jadi maksudnya dia akan menjadi kata apa relevant, useful and important. Jadi yang ini semua kena mesti ada jawapan. Setiap research mesti ada jawapan. Setiap soalan mesti ada jawapan. Jadi jawapan tu tidak semestinya betul ataupun tidak semestinya salah. Tapi kalau bagi saya, kadang-kadang jawapan yang unexpected tu saya lagi suka. Sebab apa nanti dia akan membina lagi banyak lagi kajian-kajian yang akan datang. Tapi that's why kita mesti ada limitation kita. Limitation kita setakat mana? Sebab kadang-kadang kalau dalam beauty of research ni kadang-kadang kalau kita baca terlalu banyak, dia akan jadi kita tak fokus. Baca banyak sangat, kita akan jumpa banyak benda. Bila kita jumpa banyak benda, kita akan jadi tak fokus. Bila jadi tak fokus, that's why yang research kita ni dia akan drag. Sepatutnya habis tahun setengah, dia habis jadi 3 tahun, 4 tahun. Tak naklah sampai macam tu kan. Jadi dia perlu ada fokus. Jadi maknanya kita kena jelas apa yang kita nak kaji. Soalan yang kita kata apa, soalan tu pasti dijawab dengan sebaiknya. Itu saya kata the beauty of research. Okay. Macam tadi saya sebut, this is the nature of research. Nature of research. Sekejap saya ambil ajimnya. Okay, baru lengkap 5. Okay. Okay, nanti kita akan masuk pasal nature of research. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak setakat ni? Laju sangat ke? Memang kelas ni dia ngantuk sikit. Lagi-lagi malam Sabtu kan. Jadi tak apalah. Jadi that's why saya lagi suka two-way communication kot. Jadi kalau korang dah biasa dengan saya. Jadi sebab apa kena formal, sebab apa berecord benda ni, nanti saya akan masuk dalam YouTube. So jadi kalau tak faham boleh, satu kelebihan dia boleh ulam ke saya. Kalau rindu boleh tengok banyak kali. Kan? Betul tak? Abby lambat Dah masuk? Okay. Okay. Cuma saya nak bagi tahu untuk semester ni kita akan prepare kata apa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Kita akan buat the set of proposal. The set of proposal tu penting sebab semester depan anda tak nak dikena buat defense proposal. Kebiasaan defense proposal, budak-budak UiTM ni simple-simple. Saya tak nak. Saya nak kita buat chapter 1, chapter 2, chapter 3, kita dah start buat. Tahu tak sebab apa? Sebab semester kedua, kalau dah lepas DRP, just sambung saja. Terus ambil data collection. Lagi mudah. Betul tak saya cakap? Data collection kita ni kalau boleh biar cari yang mudah. Yang senang kita boleh kontrol dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, semester ni kita akan buat colloquium. Colloquium ni maknanya perbincangan. Maksudnya kat sini dia berbeza sikit kita dah tak macam budak diploma dulu tau. Kalau dulu korang kan kena buat program, kena buat apa semua, tak dah. Untuk master tak main buat program lagi dah. Itu budak-budak undergraduate. Untuk master dia kena buat colloquium. Colloquium adalah anda kena engage seorang profesor daripada overseas. Okey, daripada RMIT Australia ke, daripada University of California ke. Okey, kita akan pilih satu topik about the photography. Kita akan buat 6 orang, kita akan engage dia untuk bagi talk, untuk sharing session. Kemudian kita akan jemput semua pelajar-pelajar master dan degree pada UKM, UM dan sebagainya. Mereka akan dengar sharing session tersebut. Nampak macam mudah, tapi kita nak engage profesor tersebut tu yang susah. Betul tak? Jadi sebab apa? Kenapa Sebab saya tahu kat sini Nobi nak buat PhD, Farisha nak buat PhD, Natasha nak buat PhD, Nuri nak buat PhD, Aji nak buat PhD. PhD di UiTM perlu examiner daripada overseas. Examiner daripada overseas. So cakap orang putih berabuk sikit lah kot. Kan cakap orang putih berabuk sikit kan. Tadi tak apa. Don't worry. Saya akan guide macam mana nak buat. That's why kita target semester ni target seorang. Sebenarnya saya dah ada seorang profesor ni iaitu Profesor Gail Spring daripada RMIT Australia. RMIT Australia. Nanti saya akan bagikan macam mana dan juga daripada seorang daripada Curtin University. Australia juga. Kali ni kita fokus Australia. Mungkin sem depan kita akan fokus kepada US ataupun UK. Sebab apa? Tahu sebab
Memang orang kata alamak pengsan lah apa doktor. Ini kolokium ini kolokium. Macam mana nak buat kan. Jadi that's why maksudnya macam mana tau? Nanti anda akan present proposal anda kepada mereka. Present. Tengok prof, okay, my research is focused on bla 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 bla. Tengok dia punya presentation. Tapi percayalah cakap saya, Mak Saleh ni very supportive daripada orang kita. Diorang okey je, very good walaupun tak apa-apa punya research pun. Tapi dia akan okey. Sebab apa? Mereka is very supportive. Okey, nanti kita akan bincang nanti dalam kelas-kelas seterusnya macam mana kita nak engage mereka. Dan saya pun dah bagi tahu pada Dr. Liza, nanti mungkin saya akan minta mungkin sesiapa di antara anda ni untuk engage seorang Profesor Gelspring. Kita akan buat tarikh bila kita nak buat webinar session. Webinar session ni kita akan buat pada waktu mungkin Sabtu ke kan, waktu siang ke macam tu kan. Kita akan invite. Senang aja. Dia program dia tak susah. Dia just colloquium, dia sharing session. Kemudian nanti anda akan present sedikit lah anda punya pembincangan. Kita akan buat macam coffee table kata apa discussion. Okey, nanti saya akan jemput juga profesor-profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Contohnya macam kita akan buat pembincangan teori. Kita akan buat satu coffee session, pembincangan teori. Saya akan jemput 2 orang profesor mungkin daripada UKM, USM, kawan saya daripada USM dan sebagainya. Nanti Nurin akan bentangkan teori dia, Farisha akan bentangkan teori dia, Syafi akan bentangkan teori dia, Natasha akan bentangkan teori dia, Batisha Azli akan bentangkan teori dia. Jadi kat situ kita akan dapat banyak input. Mengapa teori itu, macam mana teori kita tu strong tak? Research kita tu strong tak? Maknanya, kita akan buat seri session tersebut sentiasa. Tapi dia kemuncaknya nanti dengan Mak Saleh tu. Dengan Profesor Gail Spring tu nanti. Nanti anda akan bentang. Seronok apa Australia tengok kita bentang. Kan? Betul tak saya cakap? Kan? Jadi maknanya lepas ni Farisha cakap pun English berabuk-rabuk lah cakap ni lepas ni. Kan? Okay. Ada tanya, doktor nak bentang boleh tak dalam bahasa Melayu? Tak boleh. I can't understand what you say in Malay. Okay, so jadi kita kena cakap dalam bahasa Inggeris. Okay, faham tak? Faham Okay. Okay, the finalnya tadi, maknanya final ni kita tak ada exam. Okay, finalnya adalah chapter 1 dan teori kena submit. Maknanya baru kita okey ke tak okey, lulus ke tak lulus. Jadi maknanya lepas ni saya tengok saya nak seimbang dengan Syafi dengan Nobi malam-malam tak boleh cik, saya tengah baca research ni. Cik dandan. Tapi baguslah tu. Kan? Dia tak nak saya kacau dia nak baca research dia contohnya. Okeylah. Mana lepas ni kena banyak baca lah. Untuk dapatkan lepas ni kita akan ada task kita next week start. Maknanya saya nak minta anda cari problem statement. Contohnya nanti kita akan bincang. Contohnya Nuri nak buat tentang apa. So jadi maknanya ingat masa degree dulu awak main letak aja tau. Tapi untuk master kena cari problem statement. Okay, kalau tak tahu jangan risau. Next week kelas saya akan fokus dalam problem statement. So nanti minggu yang keempat nanti saya akan panggil 2 orang pakar daripada UiTM, sahabat-sahabat saya nanti untuk mendengar sendiri kata memberi komen tentang problem statement masing-masing. Saya akan jemput. Faham tak maksud dia? Nanti akan ada banyak orang akan dengar dan sebagainya. Nanti bukannya apa sebab itu nanti akan membina keyakinan. Jadi maknanya percayalah cakap saya memang biasalah dengan Dr. Nazri ni memang banyak kerja, normal. Tapi percayalah cakap saya masa di RPSO anda senang. Betul tak saya cakap? Senang, pam. Benda dah buat, dah siap, dah orang dah kata apa dah iktiraf dah apa yang dah buat. So nanti kita akan buat sentiasa nanti insya-Allah. Faham semua So ready lah, kena ready physical and mental. So maknanya Sabtu Ahad kena buat, kena tulis, kena writing dan sebagainya Okay, saya teruskan lagi pada presentation lagi Okay. Ni adalah nature of research. Saya rasa nature of research ni boleh baca sendirilah. Okey, jadi maksudnya dia perlu ada objektif, perlu ada logical, perlu ada experience, empirical evidence. Setiap benda mesti ada evidence. Perlu ada accurate observation, reservation and description. Jadi saya tak nak lagi dah. Contohnya Haji kata, saya nak pergi tengok macam mana orang baca gambar. Dia tengok, kemudian dia buat andaian dia sendiri. Tak boleh. Dia perlu ada satu systematic observation. Berdasarkan mungkin daripada teori-teori yang sebelum ini dan sebagainya. Perlu ada direct thoughts on solution of the problem. Jadi yang ini adalah nature of research yang kata apa yang mesti ada pada semua. Carefully record and report, require expertise. Yang expertise tadi tu saya sebut. Kita ada panggil profesor-profesor. Jadi kemuncaknya adalah kita akan jemput Profesor Gail Spring ni dan salah seorang profesor daripada overseas untuk membantu anda, untuk tengok anda punya proposal
Lepas tu, gather a new data from primary or first hand source and use citing data for a new purpose. Jadi ini adalah kata apa, the nature of research ni. Saya rasa benda ni is very common sense. Jadi semua orang kena tahu. Tapi yang paling penting ni, yang ini yang paling penting. Ini adalah the type of research yang semua orang kena ada. Jadi maksudnya nanti kalau saya tanya, Farisha, awak punya research awak berkenaan apa? Oh, saya punya research adalah lebih kepada applied research. Doktor. Ya? Tak keluar slide. Oh, tak keluar slide. Okey. Saya dok short cerita tapi lupa nak tekan share. Okey, tak keluar slide. Okey. Ini yang penting. The type of research ni. Jadi saya tak nak nanti kalau lepas ni dah tak ada dah istilah, okey, research apa, the type of research apa, saya tak tahulah research saya type apa kan. Jadi tidak. Jadi saya dah bagi nota saya dan saya akan tambah nota saya lagi berkenaan dengan type of research ni. Tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudari dalam menentukan research yang bersesuaian. Jadi ini dia saya sebut the type of research. Kuantitatif ni lebih kepada statistik lah. Basic research, nanti saya katakan applied research, longitudinal research, qualitative, descriptive research, classification, comparative, explorative, explanatory, causal, theory testing research. Saya suka teori building research ni. Saya punya research saya adalah theory building research. Saya suka dalam pembangunan teori. Jadi kenapa? Sebab apa? Nanti dia akan melihat kepada teori ni kuat ke tak kuat ataupun signifikan ke tak signifikan. So kebiasaannya kalau kita nak menguji teori ni, kita perlu menggunakan data statistik dan juga data kualitatif. Dan juga action research. Yang risau nampak macam pening tapi tak pening pun. Okey. Jadi pertama sekali adalah kuantitatif. Senang aja, tak payah pening-pening. Statistical analysis. Itu ada kuantitatif. Okey, jadi maksudnya metodologi prinsipal dia adalah positivism and neo-positivism. Nanti dalam ada kelas kita nanti, saya akan fokuskan kepada apa itu positivism dan neo-positivism. Tetapi sebenarnya quantitative research ni, dia mudah. Dia statistik je. Maknanya, kalau kita nak menulis tu sedap sebab kita hanya menulis berlandaskan kepada data statistik ataupun dapatan data yang kita, statistik yang kita ada pada waktu tu, analisis pada waktu tu. Jadi sebenarnya kalau kuantitatif ni dia berdasarkan kepada numerik aja. Okey, tetapi masalah kuantitatif ni dia tidak akan menceritakan fenomena. Jadi macam contohnya, okey, kita akan tahu contohnya 90% orang tak suka baca buku. Okey, tetapi kita tak tahu kenapa dia tak suka baca buku. Kuantitatif tak boleh jawab benda tu. Sebab dia hanya sebut 90% tak suka baca buku. Dan cukup. Tapi di sebalik apa sebab orang tu tak suka baca buku? Buku macam mana orang tak suka baca? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam ni? Yang persoalan-persoalan ini akan dijawab oleh kualitatif. Sebab tu saya kata kelompongan dalam kuantitatif akan dijawab dalam kualitatif. Ini adalah kalau dalam quantitative research lebih kepada statistical analysis. Kalau dalam kualitatif ni pula adalah kepada kata apa phenomenology, symbolic interesm, hermeneutik. Yang ini saya akan terangkan nanti apa disebut sebagai prinsip-prinsip phenomenology. Sebab tu saya kata dia menjelaskan kepada fenomena tertentu. Maknanya dia lebih dikupas. That's why saya kata data kualitatif ni data yang kaya. Tetapi kalau dia tidak disusun dengan betul, dia tidak dikonstruk dengan betul, jadi maksudnya dia akan jadi tidak ada kesudahan dia. Sebab ilmu ni macam saya kata dia akan luas. Dia tak akan stop. Jadi maksudnya kalau kita lagi banyak baca, kita akan lagi banyak jumpa banyak benda. Sebab tu saya selalu sebut dalam falsafah saya, dalam ilmu ni, saya selalu sebut kepada pelajar-pelajar saya, apabila kalau kita semakin mendalami ilmu, maksudnya di sini kita akan merasakan diri kita umpama setitis air di dalam sebuah lautan yang luas. Ini prinsip, ini kata apa falsafah yang memang kena jelas. Maksudnya ilmu ini adalah terlalu luas. Jadi maksudnya dia tidak ada kesudahan dia dan dia mesti akan ada satu ilmu yang baru. Jadi that's why saya kata kualitatif ni dia memang akan jadi terlalu luas. Sekiranya kita tidak dikawal, dia akan jadi macam mana? Dia akan anda punya masa tak habis. Okey, tapi ada juga yang cakap kualitatif ni juga boleh juga testing hipotesis. Okey, ada juga yang cakap kalau kualitatif boleh juga cuba relationship discovery. Okey, boleh jadi explore. Tetapi ia bergantung kepada
proses-proses yang kita nak laksanakan tu. That's why kalau qualitative research ni, kalau kita tak berhati-hati, dia lebih kepada pelaporan saja, deskriptif saja. Dia just lapor je benda tu, kajian tu. Contohlah, dia nak kaji tentang wow. Dia nak kaji tentang wow. Dia hanya melapor je lah. Deskriptif ni dia hanya melapor je pasal wow. Wow itu hasilnya daripada Kelantan. Oh, dia dimain oleh sekian, pembuatannya sekian. Jadi maknanya orang kata, apa signifikannya kajian awak ni? Apa problem dia? Adakah wow dia ada problem dia? Kan? Jadi that's why saya kata, kalau tidak berhati-hati, qualitative research ni dia akan jadi deskriptif. Dia akan ditulis. Dia hanya pelaporan sahaja semata-mata. Jadi that's why kita kena ada fokus. Kena ada focusing. Okay. Basic research ni, macam saya sebut kalau dalam master, dalam coursework ni, yes, basic research ni bolehlah sesuai untuk mereka. Sebab dia hanya gaining knowledge saja. Benda-benda yang kata apa, yang simple-simple aja. Contohnya, sepatutnya lah degree research awak tu lebih kepada basic research. Maksudnya, purpose dia adalah untuk gaining the knowledge. Dia nak faham apa yang berlaku, fenomena yang berlaku. Jadi maknanya sama ada dia nak accept or rejecting the existing hypothesis, teori dan sebagainya. Dan sepatutnya dia ni tidak kata apa, tidak terlalu kritikal sangat pun. Tetapi dia adalah lebih kepada dia nak kembangkan knowledge tersebut. Jadi maknanya research tidak adalah terlalu kritikal. Jadi sesuailah untuk pelajar-pelajar degree, untuk master coursework dan sebagainya. Dan sepatutnya lah research degree awak tu dia sebenarnya adalah basic research. Okay, untuk applied research adalah untuk solve specific problem. Dia lebih kepada policy program to improve the social life. Maknanya contoh applied research ni lebih kepada banyak kepada pendidikan. Okay, pendidikan contohnya dia nak mengkaji tentang literasi visual. Okey, dia nak kaji macam mana kanak-kanak pekak dia nak faham tentang visual. So jadi maknanya that's why dia kata masalahnya adalah kanak-kanak pekak ni dia lihat saja tapi dia tak dengar. Dia tak dapat rasa dan sebagainya. So macam mana kita nak menghasilkan satu kajian bahawa kanak-kanak pekak ni pun sebenarnya dia perlu ada literasi visual. So jadi that's why polisi kerajaan sekarang ni adalah dia nak supaya kanak pekak ke, kanak buta ke, kanak-kanak tak boleh bercakap bisu ke, maknanya dia punya tidak ketinggalan dalam aspek pendidikan. Jadi ini adalah polisi kerajaan dan juga kajian ini perlu memberi social impact kepada evaluation suatu kajian yang baru ataupun kepada bidang-bidang yang kita nak kaji tu. This is applied research. Applied research ni dia ni sangat very critical. Kalau ada di antara anda dia nak pilih untuk applied research. Contohnya kalau kita jumpa sesuatu problem, sesuatu isu, so kita nak solving the problem issue tersebut. So kita boleh gunakan applied research ni. Okay. Longitudinal research ni adalah study of sample at more than one point in time occasion. Jadi yang ini kalau dia nak mengkaji trend, dia nak mengkaji style, dia nak untuk melihat sampel-sampel kajian-kajian yang ada sebelum ini. Jadi research ini sangat bersesuaian. Contohnya nak melihat kepada bentuk seni bina architecture. Seni bina architecture di Malaysia. Kita nak tengok di Malaysia ni sebenarnya dia menggunakan architecture apa. Contohnya masjid-masjid di negeri Melaka contohnya architecture. Kebanyakan architecture ni adalah architecture apa. Kita nak mengkaji dia punya hiasan dia, ragam hias dia dan sebagainya. Research ni sangat bersesuaian. Longitudinal research. Cross-sectional research. Yang ini saya rasa tak usah buat lah. Ini memang saya kata very complicated. Dia katanya dia mengkaji tentang many case at the one point in time or occasion. Kadang-kadang research ni kan ambil masa 3-4 tahun. Dia mungkin dia buat eksperimen tu berulang-ulang. Sebab dia nak mendapatkan mungkin tahun ni begini, tahun depan begini, tahun depan begini. Yang ini pun boleh dibuat jugalah sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi sebab kita nak jimat masa, so yang ini cross-sectional research ni saya tak galakkan. Okay. Descriptive research. Ini tadi saya sebut tadi. Descriptive research ni adalah dia nak melihat kepada primary study of research project. Aims dia adalah untuk describe social event, relation and event, provide background information. Macam saya tadi kata, pembuatan wow. Dia mengkaji tentang wow. So dia akan menulis sejarah wow. Wow ni kat mana?
bentuk-bentuk wow, wow macam mana cara-cara nak buat wow, macam mana cara nak main, macam mana cara nak ngemas, macam mana cara nak mempamerkan. Ini adalah ini kita sebut sebagai descriptive research. Jadi kalau kita tengok National Geography, ini lebih banyak kepada descriptive research. Okay? Classification research. Ini adalah lebih kepada aims adalah categorization of unit into group to demonstrate different, to explain relationship. Okay, contohnya lah, kita nak kategorikan talent. Macam mana kita nak hasilkan talent yang mempunyai medium C, middle C and big C. Maksudnya macam ni, kita nak tengok talent budak-budak foto ni, dia keluar graduate daripada diploma fotografi, kita boleh classifykan dia sama ada dia ni computer ke tak computer sebagai medium C, big C, big C, middle C ataupun small C. C itu adalah kreatif. That's why kita classification research. Ini Cik Mio punya research, dia lebih kepada classification research. Jadi maknanya dia demonstrate, dia tengok perbezaan, dia explain the relationship. Sebab apa betul saya cakap? Kita nak membangunkan talent ni, kita perlu apa? Apakah ciri-ciri talent budak art and design fotografi? So dia nak mengkaji, dia nak explain relationship tu. Okay? Comparative. Ini senang. To identify similarity, a difference between unit at all level. Contohnya, masa-masa saya adalah comparative research. Saya compare di antara penggunaan digital and conventional fotografi dalam forensik fotografi sebagai medium penyiasatan. Itu adalah comparative. Jadi maksudnya kita akan tengok kamera filem apa kelebihan dia, kita akan buat SWOT. Kamera digital apa kelebihan dia, kelemahan dia, kita akan buat SWOT. Ini kita sebut sebagai comparative. Tapi SWOT analysis ni dalam bisnes bolehlah strength, opportunity, strength, weakness, opportunity, threat. Dia buat SWOT untuk nak kaji marketing dan sebagainya, dan benda tu boleh digunakan dalam kaedah kajian. Tetapi dalam art and design, SWOT analysis tu pun mungkin dia kata terlalu longgar. Jadi mungkin kajian-kajian akan datang ni mungkin apa kaedah dia nak buat komparatif tu. Kita nak tengok perbezaan. That's why comparative research pun antara yang senang lah untuk master research dan sebagainya. Tapi untuk PhD tak sesuai. Okay. Explanatory dan juga explanatory. Exploratory research ni is aims to gaining information about the issue in hand. Kita nak explain, kita nak explore, kita nak dapatkan maklumat, kita nak gaining the information dan isu tu. Okay, jadi kita perlu explore. Explain ni adalah the explaining social relationship and events to build, test, revise a theory. Contohnya teori yang ada ni mungkin si Aji kata tak sesuai teori ni. So dia nak revise teori. Mungkin ada kajian-kajian saudara-saudari semua lebih kepada teori. Kita nak bangunkan teori, kita nak test teori, kita nak revise teori. That's why kita perlu ada explanatory research. Okay? Causal research. To aims to establish cause and the effect relationship among the variable. Causal ni adalah kita nak tengok apakah relationship di antara image manipulasi dengan makna sarwa jagat. Jadi itu adalah causal research. Kita nak tengok apakah relationship among variable. Variable ni dia ada pemboleh ubah bersandar dengan juga pemboleh ubah bebas. Iaitu dipanggil independent variable dengan dependent variable. Don't worry, saya akan ajar nanti apa yang disebut sebagai variable. Mungkin saya rasa ramai kata alamak dengan doktor ni banyak sangat variable lah, apalah, itulah ini. Itu sebab saya kata sebenarnya research ni besar. Dia banyak sebenarnya. Jadi yang itu sebenarnya semua kena jelas lah. Yang ni saya suka. Theory testing research dengan theory building research. Dia ada persamaan dengan explanatory research. Jadi yang ini sebenarnya saya suka. Saya sebenarnya research PhD saya adalah saya nak kaji tentang testing validity of theory. Mungkin boleh ambil teori sebelum-sebelum ni nak kaji dalam keadaan sekarang. Contohnya Abigail Hawson punya teori nak kaji dalam advertising. Sesuai tak guna teori Abigail Hawson dalam advertising ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak establish, tapi saya ingat kalau dalam PhD memang kena establish teori building lah. Tapi kalau dalam master by research ni saya cadangkan hanya teori testing saja. Gunakan teori sedia ada, nak testing validity ataupun tidak sesuatu teori tersebut dalam bidang-bidang tertentu. Okey.
action research. Okey, jadi maknanya kita nak pilih application of fact finding to practical problem solving. Jadi action research ni adalah kita nak tengok apa finding practical problem solving. Maknanya lebih kepada improve quality of action involving collaboration and cooperation of researcher, practitioner and layman. Jadi maksudnya bila kita buat action research ni, dia perlu ada kata apa collaboration knowledge ataupun collaboration untuk mendapatkan data finding ni dengan practitioner dan juga orang biasa. Okey, jadi mungkin juga dia boleh digunakan sebagai untuk diagnose kata apa situasi collaborative participantly. Maknanya contohnya kita nak kaji tentang kata kempen apa, dia macam kempen lah, kempen sekarang ni saya buat apa, kempen perangi rasuah. Kita nak tengok masyarakat ni, dia bila dia tengok poster perangi rasuah ni, dia sebenarnya dia ada impact tak poster-poster tersebut. Macam mana bentuk-bentuk poster yang senang dipahami, bentuk-bentuk poster yang susah dipahami. Jadi yang itu pun boleh juga dibuat kajian. Jadi maknanya dia ada buat kajian ini berserta dengan practitioner, berserta dengan orang awam. Ini yang kita sebut sebagai action research. Jelas semua? Okey. Laju sangat ke? Laju sangat? Boleh tak? Nampak tak apa type research yang kita nak buat? Dah nampak kan? Okay, so don't worry. Nanti saya akan naikkan kata apa video yang ini dalam kata apa saya punya YouTube channel. Okay. Dalam minggu ni juga saya akan bagi macam sedikit template ringkas saja, point by point saja. Kat situ nanti saya akan minta anda akan menulis kata apa sedikit saja tajuk apa yang anda nak kaji. Apa kata apa the type of research yang nak dibuat, apa kata apa problem statement yang nak dibuat. Okey, yang ini tak apa, saya akan bagi template saja, jangan buat apa-apa dulu, mungkin nak isi ke nak apa ke kan, sebab next week nanti baru saya akan fokus on the problem statement. Okey, bagus saya akan fokus kepada kata apa macam mana nak membangunkan problem statement tersebut. Jadi maknanya mungkin salah satu cara untuk semua faham dengan lebih cepat adalah dah start dah baca jurnal. Okey, dah start baca jurnal. Jurnal nak baca kena tengok jurnal tu bersifat Scopus ataupun tak. Scopus ke, era ke, dah kena dah. Ini dah kena dah faham dah. Q1 apa, Q2 apa, jurnal Scopus apa, jurnal era apa. Sebab apa? Nanti jurnal tu sangat penting. Sebab apa? Anda semua kata apa adalah pelajar master UiTM. So boleh cari kata apa jurnal-jurnal tersebut dalam website UiTM, website PITA. So kena cari jurnal, kena banyak baca jurnal. Nanti saya akan ajar macam mana cara nak baca jurnal dengan cepat. Okey, dah tengok macam mana nak buat fast read dengan cepat. Macam mana nak organize jurnal, nak tulis fakta-fakta dan sebagainya. Macam tu saya sebut selalu kata apa, sebab anda masih muda, so jadi maknanya anda punya kata apa knowledge tu macam masih boleh dibaca dengan cepat berbanding orang-orang yang dah berumur ni. Saya tengok kata apa ada setengah student PhD saya yang dah berumur ni kan, dia kata alamak susahnya nak baca jurnal kan, baca jurnal je mengantuk, nak baca jurnal je anak kacau, nak baca jurnal je suami panggil, nak baca jurnal je isteri panggil. Jadi yang itu sebenarnya satu halangan-halangan lah. Sebab tu saya kata saya dahulu masa PhD, saya akan buat macam satu hari at least 5 jurnal saya baca sebab saya full time. Betul tak? Kan? Jadi jurnal kena baca. Kalau dulu saya suka baca, saya akan print, saya akan tulis. Kemudian saya akan type. Nanti saya akan bagi satu template ringkas yang depan tu. Kemudian saya akan bagi template kata apa reference journal. Anda baca, anda tulis. Anda baca, anda tulis. Benda ni sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau tak tulis, kalau masa anda menulis nanti, kalau tak betul, data yang kita baca tu kita tak ingat jurnal apa kita baca. Betul tak? Ni cara kita organize. Sebab tu kita kena ingat jurnal apa kita baca. Kita quote ayat-ayat ni daripada siapa. Jadi yang itu semua mungkin jadi sebagai satu kata apa guideline kepada you all. Okay, saya bantu yang terbaik insyaAllah. Dan juga jangan risau sebab memang saya akan sentiasa bagi nota-nota saya masa pergi kursus-kursus. Kita akan perbincangkan nota-nota tersebut dalam kelas-kelas kita yang akan datang. Okey, kelas kita ni dia berbeza dengan master.
Berbeza dengan degree dengan diploma. Kalau dulu kan saya ngajar je lepas ni. Kita lepas, selalunya selepas kelas, kita akan ada buat discussion. Okay, jadi discussion tu saya akan tanya, okay, Farisha apa progress anda? Farisha akan beritahu progress sekian, sekian, sekian. Okay, dia akan bagi tahulah. Maknanya lepas habis kelas tu, saya akan spend masa untuk kita buat consultation. Okay, jadi seorang-seorang lah. Kita akan buat lah consultation. Sebab apa tahu? Sebab saya cakap terus terang, saya tak nak main-main sebab saya nak habiskan anda semua dalam tempoh 1 tahun setengah. Okay, jadi 1 tahun setengah tu saya nak habiskan cepat. Sebab apa? Sebab kata apa, kalau boleh selesai cepat lah, betul tak kan? Selesai cepat apa semua kan. Jadi kita kena bekerja keras sebab SEM 1 ni kita kena siapkan proposal. SEM 2 kita nak DRP, lepas tu saya nak suruh pergi collect data. Dah tahu data mana nak collect dah. Betul tak kan? SEM 3, writing, hantar, dah cukup. Boleh kita buat macam tu? So jadi the first SEM ni, dengarlah cakap saya, memang sebenarnya nak buat chapter 1 ni sebenarnya susah. Sebab apa? Kita tak tahu direction. Saya dah baca dah masing-masing punya thesis. Saya rasa banyak sangat longgar dia. Terlalu banyak longgar dia. Tapi don't worry. Okay, cuma nasihat saya, cuba cari bidang yang anda suka. Okay, saya nak tanyalah, Farisha nak buat PhD kan? Betul tak Farisha? Plannya? InsyaAllah. Okay. Nasihat saya bagi satu jalan, cuba kaji talent. Tentang talent design. Sebab saya dah cuba cari dah tajuk. Tapi Okay. macam berkenaan dengan marketing dan business. Okay. Business dalam design je? Okay, Dalam dalam design kan? Okay. Boleh relatekan dia dengan talent. Okay, contohnya, saya bagi satu contoh. Isu yang terbaru sekarang ni, saya bagi satu contoh Farisha, saya buka minda masing-masing. Sebagai satu contoh kenapa budak foto, bila keluar belajar foto, dia tak outstanding macam mana orang yang nama-nama besar yang bukan daripada fotografi? Ada persoalan tak kat situ? Padahal ni belajar foto ni. Tapi outstanding. Macam mana orang yang tak belajar fotografi, yang arkitektur, yang engineering apa semua, tapi dia ada nama yang besar dalam bidang fotografi, dia boleh buat pameran. Ada pernah terfikir tak? Maksud di sini, budak kita hanya fokus on skill. Kalau dia jadi peniaga, macam saya kata, macam Farisha kan, saya tengok kekuatan dia sebab saya dipahamkan Huzaifah punya bos, Cik Azim tu, baru dapat brand tu kan. You boleh buat kaji daripada Huzaifah punya data. Sebab tu saya nak more to commercial, business dalam, marketing dalam business. Apa yang diorang buat. Betul. Itu saya setuju. Tapi kena tengok problem statement dia apa. Nampak? Sekarang ni data dah ada. Datanya dah ada. Okay, data dah ada. Jadi that's why saya kata, kena tengok. Macam Cik Azim ni daripada field dia apa, bidang apa dia ni? Dia tak silap saya budak, dia bukan budak foto. Nampak? Dia budak office management ke, HR ke, macam tu lah. Yang ni yang saya sebut Farisha, talent. Talent tadi. Betul. Okay, kenapa saya sebut talent? Sebab kenapa orang business, orang architecture, orang engineering, dia boleh jadi successful entrepreneur dalam art and design, dalam fotografi tu. Macam Cik Azim tu, dia boleh buka Huzaifah Studio yang besar, dapat anugerah branding dan sebagainya. Macam dia buka. That's why persoalan kuncinya adalah talent. Talent dalam marketing dan business administration dalam bidang art and design. Sebab apa? Anda master dalam art and design. Bukan master dalam business. Bukan master dalam architecture. That's why Farisha boleh continue kat situ. Percayalah cakap saya. Nampak? Kita nak tengok. Maknanya apa daripada experience. Sebab apa? Experience kita tak boleh nak ukur. Boleh diukur pun sebenarnya. Apa saja yang tak boleh ukur. Semua boleh ukur. Tetapi macam mana kita nak lihat pembangunan talent tersebut. So maknanya cuba tengok teori-teori pembangunan talent Farisha dalam art and design. Gunakan teori tersebut, develop dalam kajian anda. Dah dapat satu kajian master. Nampak? Kan? Sebab apa sekarang ni orang kata kenapa kerajaan menggalakkan digital high-end event? Sebab apa? Kerajaan cakap sudah sampai masanya kerja-kerja yang ada skillful ni dia jadi pembuat pekerjaan. Dia bukannya
orang yang masuk kerja. Betul tak saya cakap? Betul tak? Betul jadi itu pun salah satu kajian yang nak buat. Betul tak? Okey. Nurin, Kamlia, nak buat tentang apa? Okey, Farisha nak tanya apa-apa tak pasal tu, Farisha? Untuk confirmkan tajuk je lah kot. Tapi saya memang nak based on Huzaifah Studio. Okey. Saya memang nak ambil data dari diorang. Okey, Farisha, cuba baca artikel-artikel berkenaan dengan talent development in art and design. Talent development in art and design. Okey. Tapi Farisha punya research ni akan jadi bahaya sebab apa? Takut dia tak berkait dengan bidang art and design. Dia akan jadi bahaya. Okay, tapi it's very nice sebab tak ada lagi kata di school art and design yang buat tentang talent dalam art entrepreneurship. Farisha, ada ayat baru lah Farisha. Art creative art entrepreneurship. Untuk makluman semua, dalam job street baru-baru ni dalam seluruh dunia, salah satu bidang yang boleh mendapat pekerjaan yang sangat luas pada 10 tahun akan datang adalah creative art entrepreneurship. So Farisha boleh kaji kat situ. Sebab apa? Datanya, case study-nya adalah Huzaifah Studio. Senang. Buat-buat kerja boleh buat kajian terus. Itu maksud saya. Betul. Maknanya senang dapat data. Betul tak? Nak dapat data, kalau silap boleh cari lagi, boleh cari lagi. Betul tak kan? Dan sebagainya. So Farisha, satu idea yang bagus. Cuba cari, baca. Dah start baca dah. Jurnal-jurnal berkait rapat dengan creative entrepreneurship. Jurnal-jurnal yang berkait rapat dengan sorry lah bapak saya bising, biasalah kan, dia ada kat rumah. Jadi tak apalah, ya biasa dah tu tak mengganggu okey semua okey. Berkait rapat dengan apa tadi? Creative talent creative talent yang Farisha akan tengok, baca. Masa tak ada buat apa-apa Huzaifah Studio tu, baca. Sebab apa awak ada Cik Azim tu? Cik Azim tu bagi saya dia orang yang hebat. Sebab apa dia boleh bangunkan Huzaifah Studio tu. Saya suka. InsyaAllah. Aiman ada sembah saya baru-baru ni. Dia kata dia nak dia cadang dia nak buat talk dengan Cik Azim dengan apa seperti UiT. Dia minta perkenan. Saya kata saya bagi perkenan. So saya minta diuruskan. Ya Allah, record. Sorry. Okey. Ada apa Farisha nak tanya? Setakat ni tak ada kot. Dapat idea tak ada. Tapi saya nak tengok progressnya next week. Okey. Apa yang awak dapat bila baca? Okey. Okey. Nurin Kamalia? Ya, saya. Kan awak nak buat tentang apa, Nurin? Belum. Saya tak jumpa lagi yang betul saya nak buat. Saya tengah masa degree punya research buat tentang apa? Saya buat berkenaan company Barrels, coklat. Coklat tu kan? Okey. Ada lagi? Apa daripada kajian awak tu, apa yang awak dapat daripada kajian awak tu? Masa degree tu. Dapat kajian yang saya buat tu lah. Yang dia impak dia tak besar sangat lah sebab benda tu benda berulang kan. Tapi yang apa yang saya sendiri dapat, saya boleh nampak perbezaan lah. Apa tu, coklat ni macam mana pemasaran dia, marketing dia kat situ. Macam mana nak cakap, dia cakap impact tak besar sangat sebab dia tak kuat. Maksudnya dia tak strong sangat lah. So saya tak jumpa. Nurin, bidang masa buat degree dulu, bidang apa awak? Advertising Advert Commercial. Dia mesti ada satu kata apa problem statement yang kata apa yang menyebabkan kenapa awak nak buat research tu sebenarnya. Saya tak nampak lagi pasal coklat tu. Coklat tu is only the brand, is only the product. Betul tak kan? Tapi kita jangan terlalu scoop kepada coklat. Kita scoop kepada sebenarnya kajian sebelum ni pun dah banyak dah mengkaji macam mana gambar diseduce menggoda orang. Betul tak kan? Kan macam mana orang nak attract dan sebagainya. Tapi benda tu bagi saya dah terlalu banyak. Gap tu jadi kecil. Betul tak kan? Macam Farisha tadi, tak ramai orang buat kajian tentang talent. So gap tu masih besar. So bila gap tu masih besar, banyak benda kita boleh isi lompong-lompong tu. Betul tak? Kan? Jadi apa bentuk kajian awak nak buat, Nuri? Sebab tu saya kata, saya cadangkan awak kena ada satu personal consultation dengan saya. Awak kena bagi kat saya macam maklumat. Contohnya, okey, sebenarnya
awak kena baca dulu tentang commercial. Awak kata awak nak kaji tentang commercial. Cuba cari apa problem dalam commercial sebenarnya, dalam commercial fotografi tu. The big problem dalam research tu. Saya rasa lebih banyak kepada interpretation. Betul tak saya cakap? Interpretation. Ataupun awak boleh hasilkan kata apa, the grammar of advertising punya fotografi image. Faham tak maksud dia? Contohnya, awak boleh hasilkan apakah kata apa tata bahasa. Kan ingat tak kalau tata bahasa, okey, cuba baca Gunter Cress, Nurin Kamalia. Gunter Cress, cuba baca Gunter Cress atau Paul Marty Lester. Tulislah Paul Marty Lester atau Gunter Cress. Gunter Cress ni baca tentang visual grammar. Paul Marty Lester ni dia baca tentang macam mana cara nak membaca gambar. Okey. Awak boleh implementkan teori mereka ni, awak boleh uji dalam advertising. Maknanya Nurin, awak lebih kepada the theory exploratory. Nampak tak maksudnya? Maknanya awak ambil kedua-dua teori tersebut, awak nak membuat macam kajian awak ni, akhirnya awak akan buat satu visual grammar untuk advertising fotografi. Maknanya ending ni nanti adalah awak akan buat macam mana? Ending ni adalah akhir dia adalah ini dia ciri-ciri yang mesti ada dalam advertising fotografi. Nampak macam general, okey, tapi baca dahulu daripada Gunter Cress dan Gunter Cress dan juga Paul Marty Lester punya teori tu. Baca dulu. Cuba tengok macam mana dia baca gambar. Sebab kenapa Gunter Cress dia buat visual grammar? Apa sebab dia buat visual grammar? Cuba tengok balik sejarah dia balik. Dan awak implementkan kajian dia, teori dia tu dalam kata apa kajian awak ni. Cuba cari dulu. Tak salah, awak boleh juga buat yang coklat tu contohnya. Advertising coklat. Produk coklat. Okey. Awak nak tengok dalam produk coklat. Okey. Awak boleh spesifikkan dalam produk coklat. Okey. Macam mana orang tengok gambar produk coklat tu? Cuba tengok dulu. Baca dulu. Memang dia masih lagi general. Awak takkan dapat Nurin kalau awak tak baca. Okay. Boleh? Next week saya nak dengar laporan ni. Okey. Okey Nurin Okey, Natasha Aura. Ya, saya. Sekarang ni saya tengah macam fond of culture. So saya tengah macam nak terfikir nak buat culture lah. Macam contoh macam degree tu saya buat pasal mendialing kan. Problem statement saya hari tu sebab ramai tak tahu pasal culture tu. Walaupun orangnya tua-tua. Mendialing cuba cerita. Orang Mandailing ni dia asalnya daripada Sumatera Barat. Dia asalnya orang Kristian tau. Dia yang Batak Mandailing tu. Dia orang Negeri Sembilan dia ada kat Negeri Sembilan, Perak dengan Selangor. Okay. So after dia keluar daripada Indonesia tu sebab diorang tak nak dah ikut Kristian tu. Kira diorang agama Islam lah kan. So bila diorang dah hijrah ke 3 negeri tu, mostly semua convert to Islam macam tu. So and diorang ada bahasa yang lain, culture yang lain. Macam tu lah. So secara ramai orang tak tahu. Okay. Bagus. Saya suka sebenarnya. Memang saya sendiri pun tak tahu. Okey, tapi awak adalah orang fotografi. Okey, tetapi dalam kajian Roland Barthes semiotik, dia ada melihat kepada budaya. Okey. Macam mana fotografi ni dia boleh menceritakan pasal budaya orang Mandailing tu? Faham tak maksud dia? Okey, cuba baca tentang semiotik culture daripada Roland Barthes ataupun Fernando Souza. Eja tu? Korang tak pernah dengar kata Roland Barthes Tak. Ya. R-O-L-A-N-D, Roland, B-A-R-T-H-E-S, Roland Barthes. Okey, ataupun baca juga Fernando Souza tu. Souza. Okey, sebab sebenarnya Natasha, Aura, tak banyak kajian fotografi berkait rapat dengan sosial budaya sebenarnya.
Jadi awak punya kajian awak ni gap dia besar. Sebab kebanyakan kajian-kajian ni banyak berlaku di US, di UK, di Afrika. Sebab apa tahu? Sebab contohnya saya bagi satu contoh, kalau awak baca artikel-artikel sebelum ni. Okey, cuba awak baca artikel-artikel berkait rapat dengan fotografi and the community social tu. Awak akan jumpa banyak sangat. Kemudian cuba awak tengok apa kaedah yang digunakan, apa teori yang dia gunakan. Betul tak? Kan? Itu menarik sebenarnya orang. Okey. Lepas tu data awak ni awak boleh dapatkan senang tak? Sebab kan saya saya pernah buat tajuk tu. So saya dah ada kontak and jiran saya pun orang Mandailing juga sebenarnya. Dia ada budaya-budaya dia ke dia ada macam ada Ada. Lain. Jadi maknanya awak punya research awak ni lebih kepada deskriptif lah. Deskriptif, okey. Kan nampak tak? Maknanya kita, tapi dia mesti ada macam problem statement dan dia mesti ada penemuan dia Aura. Dia jangan tulis report aja, tak nak macam tu. Okey. Nampak? Okey, tadi Farisha lebih kepada action research kan? Betul tak Farisha? Cuba check balik. Awak rate apa? Nurin lebih kepada cadangan saya adalah teori building kan? Explain ni. Natasha lebih kepada deskriptif. Tapi tak apa, ini saya cakap je. Tapi kalau awak rasa tak sesuai, awak boleh ubah. Okey, betul tak? Tak ada masalah. Tapi yang penting awak ada justification yang jelas. Macam Aura, sesuai untuk deskriptif. Sebab apa? Tak banyak kajian yang berkait rapat dengan penunjuk sosial budaya. Okey, cuba kaitkan, cuba baca Aura, research yang berkaitan dengan fotografi and the social community. Banyak sebenarnya. Lepas tu awak tengok jurnal-jurnal daripada overseas yang kajian-kajian sebelum ini yang sebenarnya dah kaji banyak dah tentang Filipin punya kata apa budaya, Indonesia punya budaya kan, tapi di Malaysia tak banyak kajian tentang tu. Itu maknanya satu gap yang agak besar jugalah Aura. Baguslah tu. Kan, lagi satu data tu pastikan ya semua data tu senang nak dapat. Jangan cakap data saya dekat Jakarta, Indonesia. Awak nak pergi Jakarta berapa kali pula ni? Nampak? Data tu senang dapat. Data tu kalau boleh depan rumah pun tak apa. Macam Farisha bagus. Sebab apa Huzaifah? Aura dekat jiran sebelah dia ada kan, apa semua kan. Tapi Aura kena cari lagi Aura tempat-tempat community Mandailing tu. Kan, sebab awak nanti, tak ada, saya tak suruh awak shoot. Tapi awak mungkin ada gambar-gambar sikit. That's why descriptive research kan tu. Apa tu, saya punya, dia orang ada community dia orang memang ada perkampungan Mandailing tu dekat Jelebu. Kampung saya pun dekat Jelebu juga. So memang dekat lah sebenarnya. Dekat lah, maknanya boleh pergi banyak kali lah untuk ambil gambar, dia documentation dan sebagainya. Ini lebih pada descriptive research lah. Memang bagus benda ni. Cubalah orang. Boleh. Sebab saya dah ada contact number dah makcik-makcik tu semua. Tapi ingat pesan saya kena baca contoh research jurnal sebelum ni dan saya nak dengar next week. Apa yang awak jumpa? Yang nak bentang next week ni kalau boleh jangan tak nak panjang-panjang, saya nak point-point aja. Faham tak maksud dia? Siapa cakap benda tu? Saya nak dengar. Saya nak tahu siapa cakap. Jurnal mana awak ambil? Siapa nama orang yang tulis jurnal tu? Macam tu awak kena carilah. Okey, Haji apa dia Haji? Azri? Okey, saya ada 3. Yang first saya ambil daripada degree saya tu which is photo manipulation in fine art, leading visual perception. Lepas tu yang kedua masa interview hari tu Dr. Liza dia cakap instead of buat benda tu cuba buat pasal photo manipulation history dekat Malaysia. And yang ketiga ni macam dapat idea masa kerja hari tu which is colorblind in photography. Colorblind. Cuba cerita sikit pasal colorblind tu. Colorblind ni macam kalau kita tahu dia punya problem statement macam fotografi ni dia punya syarat kelayakan colorblind. Sedih. Okay. Tapi saya pun colorblind. Tapi saya boleh buat. So like tapi kaji research tu sangat best tau kalau awak boleh buat tau sebenarnya. Tapi kan sebenarnya saya suka sangat yang photo manipulation tu. Dalam fine art tu itu pun tak ada orang buat. Gap dia besar. Faham tak ni? Gap tu besar. Yang colorblind tu pun besar. Jadi maknanya orang kata orang ada colorblind ni tak boleh masuk bidang foto ke? Tak boleh masuk art ke? Ya Allah, itu persoalan yang sangat penting untuk dijawab. Sebab orang depan saya ni colorblind.
Tapi tak apa Haji. Okey, sekarang ni awak cari jurnal-jurnal. Okey, Haji dia dah clear dah sebenarnya. Dia lebih kepada data kata photo manipulation dalam fine art fotografi. Okey, sebab apa dia nak tunjukkan sesuatu aspek isu tersebut dalam photo manipulation tersebut. Itu pun telah saya dah polish dia punya tu, tak kemas lagi pun sebenarnya. Cuba kaji ataupun cuba lihat jurnal-jurnal yang ada menulis berkaitan dengan photo manipulation dalam fine art fotografi tu dulu. Haji. Okey, Okay. Cari juga kata apa data-data ataupun jurnal-jurnal yang berkait rapat dengan colorblind tadi. Sebab apa orang colorblind ni macam terperanjat juga. Haji dia printing gambar dekat MPC tu macam mana dia tengok printing gambar dengan colorblind dia tu kan. It's very interesting sebenarnya. Betul tak sebenarnya? Betul tak Haji? Haji? Dah pula. Line tak okey. Okey, tak apa, nanti dia akan tengoklah video-video saya tu nanti. Nanti Haji kena dapatkan saya lah dia punya data dia, dia punya jurnal dia. Kena dah cari jurnal. Jurnal-jurnal yang menyokong. Saya tak nak dengar kata menurut saya rasa begini, saya rasa begini. Saya tak nak dengar merasa-rasa tu. Dia mesti disupport oleh kata apa researcher sebelum ni. Cari kajian-kajian yang berkenaan dengan ni. Saya tahu macam Farisha saya rasa terlalu banyak sangat kajian-kajian tu tapi tak ada dalam art and design. Jadi itu memang saya dah bagi dah hint-hint tu. Cuba cari lagi Farisha. Okey. Syafi, Haziq, Samsul. Saya buat pasal anachronism of Islam. Cuba cerita sikit. So saya buat pasal architecture masjid. Pasal detail-detail anachronism of Islam. Sebab anachronism of Islam ni ceritakan pasal dia bukan ambil gambar, dia macam figure. Figure macam mana tu? Dia tak boleh dalam bentuk gambar. Dia punya apa? Macam mana nak cerita? Dia pening enggak nak cerita ni. Dia tak boleh dia tak boleh dalam bentuk gambar, dia dalam bentuk macam semula jadi. Okey. Bunga, lepas tu figure bentuk orang tu tak boleh bentuk dalam full. Kira nampak kuku ke. Apa signifikan Syafi, apa signifikan research awak ni, dalam kajian kepentingan kajian awak ni? Kepentingan saya tak pasti lagi. Okey. Dia tak kisah. Dia awak nak buat apa nama ecorism, apa nama dia? Anachronism tu is very interesting sebenarnya. Okey, tetapi awak kena tengok dia punya kata apa macam impact dia. Okey. Problem statement dia apa benda dia? Faham. Okey. Faham tak? Baca lagi Syafi. Faham awak nak buat tu. Jadi kalau awak nak buat data awak kat mana Syafi? Longitudinal research. Kat mana dia punya data awak, kat mana awak nak plan? Melaka lah. Melaka. Okey. Cubalah. Okey, tak apa, cari lagi. Next week saya nak dengar dia punya ni. Boleh insyaAllah. Okay. Batrisha, ada tak Batrisha? Nampak tak kat video? Dania? Dania mana? Okey, tak. Saya rasa line dia tak okey tu. Tak apa. Okey, line dia tak okey tu. Okey, so minggu depan selepas habis kelas statement problem, saya nak dengar secara ringkas apa problem daripada kajian-kajian masing-masing yang anda jumpa. Maknanya kena cari gap. This very simple gap. Kena cari gap of research. The gap of problem research masing-masing. Ringkas saja. Kalau tak ada problem, maksudnya tak guna awak buat research tu. Betul tak saya cakap? Ini kita cakap pasal gap dulu. Okey. Bagi tahu kat saya sumber mana awak dapat. Maknanya sumber ni kena daripada jurnal, daripada surat khabar, daripada buku dan sebagainya. Okey, gap research ni saya nak sekurang-kurangnya 3 hingga 5 problem. Awak kena senaraikan point by point.
Okey, mesti disupport oleh kajian-kajian sebelum ini. Okey, ambil 5 saja. Simple saja. Jangan menulis lagi, buat point by point dahulu. Kita akan bincang. Bila kita bincang ni, sebab tu saya kata kelas master ni dia berbeza sikit sebab mungkin kita dengar, kita nak bagi input pada kawan-kawan. Contohnya mungkin Farisha nak bagi input pada Nurin punya kajian. Natasha nak bagi input pada Aji punya kajian. Maknanya ini adalah pembincangan supaya kita boleh brainstorm. Brainstorm dan sebagainya. Okey. Okey. Untuk lebih mudah lagi, point by point ni anda cuba visualkan dia dalam mind mapping. Satu helai saya nak. Mind mapping, okey, bentangkan next week selepas habis kelas problem statement. Mind mapping ni saya nak. Problem dia tu. Saya nak selai je, jangan buat panjang-panjang sebab kita pun hanya kelas kita 2 jam sahaja. Saya akan bagi lecture pun ke 1 jam setengah dan sebagainya 1 jam ke. Jadi lepas tu saya akan minta semua akan bentang dalam PDF dan juga nanti akan send pada saya nantilah kan dalam WhatsApp group. Bila dah bentang akan send pada dalam WhatsApp group lah. Korang pun tahu kan saya punya perangai tak suka tulis tangan kan. So jadi buatlah ikut apa macam dalam words. Buat dalam words pun dah cukup dah ataupun buat dalam PowerPoint pun okey. Faham Ingat untuk cari problem statement tu kena berlandaskan kepada artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu saya nasihatkan. Jadi maknanya kena ada dalam kurungan siapa orang yang menulis tu, okey, dan juga tahun. Okey, ingat tahun penting jangan ambil 1948. Ambil tahun 2000 paling at least 2010 ke atas. Faham tak? Faham Okey, video ni saya akan upload dalam YouTube, my YouTube channel. My YouTube channel. So boleh dengar berulang-ulang kali. Okey, dan nota ni nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Jadi anda boleh download nota ni sebanyak yang boleh dan mungkin saya akan tambah ada nota-nota tambahan, saya akan maklumkan daripada masa ke semasa. So jadi maknanya anda akan kaya dengan nota. Saya memang banyak sangat nota tentang tentang research. Faham Okey. Ada soalan setakat ni? Semua clear tak? Ingat kita tak boleh lambat. Sebab apa? Sebab kita semestinya kita nak siapkan chapter 1. Dan juga prepare untuk proposal untuk DRP, Defense Research Proposal. Okey. Minggu depan saya akan fokus on pembangunan problem statement. Lepas tu minggu satu lagi saya akan ada kelas-kelas lain lah. Tapi anda akan siapkan problem statement. Minggu yang keempat nanti kita akan ada sesi round coffee table dengan pesyaran jemputan yang akan memberikan komentar berkenaan dengan problem statement masing-masing. Faham tak? Problem statement masing-masing. Jadi bukannya apa, benda ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab mereka akan nampak, mereka akan tahu kat mana hala tuju research awak. Bila problem statement dah buat, baru kita develop objektif, baru kita develop limitation, delimitation, baru lepas tu baru anda akan start menulis. Faham kena start menulis lah daripada sekarang lah insyaAllah. Okey, saya harap minggu depan pasti semua dah membincangkan tentang topik-topik yang kita dah bincangkan tadi. Minggu depan anda akan bentangkan, ingat minggu depan bentangkan hanya satu line saja muka surat secara mind mapping. Okey, just point by point. Itu saja saya nak. Okey, any question? Doktor. Ya, saya Nurin. Ni bukan soalan pasal kelas, nak tanya soalan ni apa yang Dr. Liza bagi macam-macam info tu, kita orang terlepas banyak mana? Info apa tu? Apa orang yang kena daftar seminar? Daftar TIE tu. Okey. TIE tu akan berlangsung pada semester ni. So nanti dia akan bagi tarikh. Dia akan selama 3 hari. Jadi maknanya kalau anda nak buat defense proposal, anda kena hadir TIE tu. Tu syarat IPSIS lah, pengajian siswazah. Dapat? Faham tak? Clear tak? Jangan risau, yang itu nanti saya akan maklumkan daripada masa ke semasa bila tarikh nak daftar dan sebagainya lah ni, insyaAllah. Don't worry, that's why kita ada group. Dalam group tu IPSIS tu kena alert lah kot, kena letak sikit notification sikit lah kot. Kan? Boleh Nurin menjawab tak Nurin soalan tu? Sebab dia dia macam bertubi-tubi dia bagi kan. So macam kita orang macam mana satu nak kena buat. Jangan risau, saya akan guide. Don't worry, saya akan guide. Okay? Sebab apa saya rasa ni baru minggu pertama, so don't worry about this.
Nanti saya akan dapatkan maklumat dengan TIE tu dan saya akan beritahu bila daftar dan sebagainya. Okey. Aura kerja kat mana sekarang, Aura? Farmasi. Jauh betul Laura. Nuri? Nuri kerja mana? Saya part time dekat di Loven. Di Loven? Di Loven. Studio? Dekat Puncak Alam? Puncak Alam? dia cawangan JB. Oh, dia Loven part time. Oh, okey. Bagus. Okey. Okey, tak apalah, Batisha pun dah keluar dah ni, mungkin dia ni. Oh, masuk balik. Kesian kat dia. Tak apalah. Batisha, tak apa, nanti awak dengar saya punya video video saya Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Haji, boleh tak tulis apa yang saya nak tadi tu dekat dalam grup kita nanti. Ini Haji punya tugas untuk minggu ni. Minggu depan Farisha pula saya buat macam tu Tulis point apa yang saya nak tadi tu untuk tugasan untuk next week. Oh, okey boleh. Tugasan untuk next week Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak apa nanti saya tanya doktor. Don't worry, boleh. Nanti kita orang tanya dalam grup. Tak ada masalah. Okey, so kita jumpa kelas kita hari Sabtu minggu depan pukul 8.30 malam. InsyaAllah kita buat malam Boleh buat malam Tenang sikit lah Okay. So, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua. Okay, boleh bersurai